Bila saya buka iPhone, sering saya tengok dulu berita. Saya tidak tengok WhatsApp. Saya tengok berita, saya cari. Dan saya terkejut dan tergamam bahawa suatu serangan yang kalau kita kata tidak peri kemanusiaan itu lembut. Jadi kalau kita sebutkan kebinatangan pun juga lembut sebab binatang tak buat macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirin. Yang berbahagia sahabat saya Tan Sri Syed Zainal, seluruh ahli Jatuh Kuasa Masjid, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah SWT dalam kesempatan pada hari ini kita berhimpun seperti biasa menunaikan tanggungjawab kita solat maghrib di rumah Allah ini, dan dalam masa sama kita sering mengambil kesempatan tidak mengosongkan waktu supaya dapat dimanfaatkan. Sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak berada di masjid sekarang ini, kita harus ada di jalanan. Kerana sekitar 8 jam yang lalu, 8 jam yang baru, maknanya pagi tadi, saya nak solat subuh, saya lepas solat subuh baca Quran, baru saya buka handphone. Dan bila saya buka handphone, sering saya tengok dulu berita. Saya tidak tengok WhatsApp, saya tengok berita, saya cari. Dan saya terkejut dan tergamam bahawa suatu serangan yang kalau kita kata tidak peri kemanusiaan itu lembut. Jadi kalau kita sebutkan kebinatangan pun juga lembut sebab binatang tak buat macam itu. Jadi orang selalu kata ini kebinatangan, ya binatang lebih baik. Jadi apa yang nak digambarkan? Saya tergamam itu kerana tak terbayang kita, ya. Seteruk beberapa konflik yang berlaku di Bosnia 1995, di Cambodia 1975, dianggap sebagai peristiwa perang yang besar, tetapi tidak pernah kita dengar serangan yang sebegini rupa ke atas hospital, satu-satu tempatnya yang kira-kira paling selamat. Tolak kita orang Islam kalau nak cari perlindungan datang ke masjid, kan? Tapi kalau dalam konteks ini, di mana masjid pun juga diserang, maka tempat yang patut paling selamat ialah hospital. Nah, kita dengar berita itu. Jadi apa yang saya nak buat pada malam ini sedikit berbeza, ya. Jadi siapa yang duduk jauh sana itu dengar sajalah, mungkin tak nampak. Saya akan gunakan papan putih ini untuk memberikan kepada tuan-tuan suatu gambaran, ya, awal, dan saya nak selesaikan penyampaian saya ini pukul 8.30. Artinya berhenti sekejap untuk azan, saya sambung sikit 8.30 kita selesai. Kerana kalau boleh saya bersama dengan teman-teman akan berhimpun di depan Embassy Amerika malam ni pukul 9. Saya mengatakan berhimpun malam ni, jangan tunggu dah. Jadi saya gagah selepas ini saya nak terus ke Embassy. Walaupun Embassy tutup, tetapi saya nak menunjukkan kepada dunia bahawa ini sudah tak masuk akal dah. Kita harus bertindak. Baik. Pertama yang saya nak kongsikan di sini ialah, ini kalau kamera nak kena arrange sikit, ini kalau tidak nanti terlepas, ialah saya lakarkan dulu yang dipanggil peta Palestin. Lebih kurang begini, ya. Dia kalau
dia besar gitu, kemudian dia mengincup di bawah. Itulah yang dipanggil Palestin. Baik. Pada tahun 1917, kita bermula sejarah agak ke belakang sikit. Berlakulah apa yang dipanggil Deklarasi Balfour. Apakah itu Deklarasi Balfour? Sebuah deklarasi di mana British mengisytiharkan, menyokong Yahudi untuk mewujudkan sebuah negara untuk Yahudi di bumi Palestin. Ceritanya panjang semua itu, jadi masa kita tak cukup. Cuma saya nak beritahu 1917 adalah keputusan besar yang dibuat oleh Empire British mengisytiharkan, menyokong Yahudi menubuhkan sebuah negara untuk bangsa Yahudi di mana? Dipilih Palestin. 1917, ya. Pada tahun 19, saya terus fast track, ya. 1948, antara 1917 sampai 1948, sekian panjang, antara perkara yang berlaku ialah wujudnya pakatan untuk menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah. 1917 isytihar untuk tubuh negara Israel. Sampai 1948 antara itu berlaku konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah. Saya ringkaskan. Berjaya kerajaan Utsmaniyah dijatuhkan pada 1924. Ini adalah konspirasi British dengan Perancis dan juga dengan Israel. Pecahkan kerajaan Utsmaniyah, minta orang Arab bangkit, keluar daripada kerajaan Utsmaniyah, maka jatuh kerajaan Utsmaniyah pada 1924. Baik. Apabila orang Arab keluar daripada kerajaan Utsmaniyah, apa yang berlaku? Berebut antara Ibn Rashid, Sharif Hussein, Ibn Rashid di Yaman, Sharif Hussein di Mekah, dan Ibn Saud di Riyadh. Nak merebut untuk menjadi ketua negara Arab. Negara Arab sudah pecah daripada kerajaan Utsmaniyah. British membuat syarat, kalau siapa yang nak menjadi ketua kepada Al-Jazair Arab itu, mesti melepaskan bumi Palestin kepada Yahudi. Ibn Rashid di Yaman tidak mau terima. Sharif Hussein di Mekah, Governor Mekah, kata kami tak akan boleh terima. Yang boleh terima Ibn Saud. Ibn Saud di Riyadh mengatakan, saya sanggup. Serahkan bumi Palestin kepada Yahudi. Maka tertubuhlah kerajaan Saudi Arabia pada tahun 1932. Jadi antara 1917, ingat 1924, jatuhnya kerajaan Utsmaniyah, 1932, tubuhnya kerajaan Arab Saudi, Ibn Saud. Dalam peristiwa itulah, sampai 1932, Yahudi Zionis telah merencana dengan bantuan British untuk akhirnya melakukan keganasan ke atas orang-orang Palestin, menyerang, mengusir, membunuh. Sehinggalah 1948 berlakulah apa yang dipanggil Nakbah. Apa itu Nakbah? Yaitu berlaku peristiwa mereka telah menghalau 800,000 orang Palestin dihalau keluar daripada Palestin. Yang kedua, 20,000 orang dibunuh oleh Yahudi ke atas orang Palestin, 20,000 dalam tempoh 1 hari, 15 Mei. Kemudian 15 Mei itu mereka telah mengisytiharkan lahirnya Israel secara resmi 15 Mei 1948 yang dikenali dengan nama Yaumul Nakbah, iaitu hari malapetaka kepada orang-orang Palestin.
inilah peristiwa yang dipanggil Nakbah 1948. Ketika itu 800,000 orang dihalau, 20,000 dibunuh, 500 perkampungan orang Palestin dimusnahkan. Nah, ini dia punya cut off point ya, 1948. Nakbah itu berlanjutan 1948 sampai kepada 1967. Apa yang berlaku 1967? 3 negara Arab berpakat untuk kita ambil balik Palestin. Siapa dia? Jordan, Syria, Mesir. Berlakulah peperangan yang dipanggil Perang 6 Hari. Mereka menyerang Israel, tetapi ternyata 3 negeri Arab ini lemah, dan dalam tempoh 6 hari, Israel yang kecil itu, yang telah mengambil Palestin itu, telah dapat mengalahkan ketiga-tiga negara Arab itu. Ini dipanggil perang Yaum Kippur, ataupun dipanggil Kippur, yaitu perang 6 hari. Gagal Arab untuk nak mengambil balik Palestin. Tetapi pada tahun 1967 itu, bila Israel menang, mereka telah dapat mengambil satu wilayah yang sangat penting dalam Palestin. Iaitu ada satu kawasan namanya Baitul Maqdis. Kawasan di sini ya. Israel telah dapat masuk, diserang, dan mereka telah dapat masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. (1967). Kalau 1948 dipanggil Nakbah, Hari Malapetaka, 1967 dipanggil Naksah, apabila bendera Israel telah dipacak di dalam Masjid Al-Aqsa. Dia panggil Naksah. Jadi Nakbah, Naksah. Nakbah 1948, Naksah 1967. Saya terang ni bukan nak bagi Tuan Haji nak kena mengapai pula. Tempoh nak macam 67. Lama aku tikam senang. Orang Melayu ni pantang nampak nombor dia kena nak tikam ya. Sejarah ni penting difahami. Baik. Tetapi dunia telah mendesak Israel kena keluar daripada Masjid Al-Aqsa. Lalu dengan ringkasannya mereka berundur, tetapi mereka berundur separuh. Jadi di sini dipanggil Baitul Maqdis, atau dalam istilah lain dipanggil Jerusalem. Bila Israel undur, dia panggil di sini West Jerusalem. Yang ini dipanggil East Jerusalem. East Jerusalem inilah wujudnya Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjid Al-Aqsa itu dianggap tak boleh diambil alih oleh Yahudi, Israel. Mereka boleh duduk ke East Jerusalem. Apa yang berlaku di sebelah East Jerusalem inilah mereka telah mewujudkan kawasan penduduk haram Yahudi. Dia rampas tanah, asalnya sini masih banyak orang Palestin, mereka rampas, mereka halau, mereka buat perumahan orang Yahudi. Ini dipanggil settlement. Sedikit demi sedikit, akhirnya sekarang bilangan mereka yang menguasai kawasan East Jerusalem itu sudah mencecah 800,000 orang Yahudi. Orang-orang Palestin dihalau, dirampas lagi, dihalau, dirampas lagi. Dan sekarang mereka merancang untuk masuk semula ke East Jerusalem dan menguasai kembali East Jerusalem, dan akhirnya targetnya ialah menguasai Masjid Al-Aqsa. Pada tahun 1969, seorang Yahudi daripada Australia membakar Masjid Al-Aqsa. 1969. Memang disengajakan. Peristiwa itu telah menghimpunkan negara-negara Islam di Morocco.
berbincang tentang ancaman terhadap Masjid Al-Aqsa. Maka 1969 itulah diwujudkan OIC. Apa dia OIC? Organization of Islamic Conference. Ya. Berapa negara? 57. Antara yang mencadangkan OIC itu ialah almarhum Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Pernah dia pergi ke Morocco berbincang, dia mengusulkan kita mesti tubuh satu badan. Mereka bincang, akhirnya jumpalah nama OIC. Muktamar, dia panggil Munazzamah Muktamar Islami. Bahasa Inggerisnya OIC, Organization of Islamic Conference. Semenjak itu 1969 OIC itu wujud, tapi apakah yang mereka lakukan? Hanya bermuktamar. Kan namanya Munazzamah Muktamar Islami. Jadi kerjanya muktamar sajalah. Sekejap di Tripoli, sekejap di Baghdad, sekejap di Damaskus, sekejap di Riyadh, sekejap di Beirut. Muktamar saja. Isu Palestin semakin mengendur. Tetapi ada kesepakatan untuk semua tidak akan iktiraf Israel. Semua 57 negara itu tidak mau iktiraf Israel. Kecuali Mesir, kerana Mesir berlaku perang dengan Israel pada tahun 1976, lalu nak meredakan peperangan itu, Mesir buat perjanjian dengan Israel untuk tidak perang. Akhirnya sama-sama mengiktiraf. Israel kata, aku tidak akan perang, tetapi syaratnya kena iktiraf aku dan mesti benarkan aku buat kedutaan di Kairah. Jadi wujudlah kedutaan Israel di Mesir. Demikian juga satu lagi yang mengiktirafnya ialah akhirnya Jordan pada tahun 1994. Jordan juga tegang dengan Israel. Jadi akhirnya buat perjanjian. Jordan kata tuntutan kami ialah Masjid Al-Aqsa kami yang jaga. Kalau kamu benarkan itu, maka aku akan iktiraf kamu. Jadi Jordan iktiraf Israel, buka kedutaan di Amman, kedutaan Israel. Dan Jordan dibenarkan untuk jaga Masjid Al-Aqsa. Jadi dia panggil The Guardian, khadam Masjid Al-Aqsa. Mekah dengan Madinah, khadamain, iaitu Saudi. Tapi Masjid Al-Aqsa, Jordan. Bermula daripada bila? 1994. Treaty dengan Israel. Baik. Sementara itu, berlaku politik dalam Palestin ini, kawasan ini sudah diambil oleh Israel. Kemudian ada satu kawasan, di sini West Bank, ada satu kawasan ini namanya Gaza. Ya. Politiknya ialah ada dua kelompok parti politik besar dalam Palestin ini, namanya satu namanya Fatah, satu namanya Hamas. Fatah lebih awal ditubuhkan oleh Palestine Liberation Organization PLO, diketuai oleh Yasir Arafat. Hamas ditubuhkan oleh Sheikh Ahmad Yassin pada tahun 1987 dengan nama Harakah Muqawwamah Islamiyah. Dia panggil Ha Mim Alif Sin, Hamas. Harakah Muqawwamah Islamiyah. Apa maksudnya? Gerakan resisten, perlawanan Islamiyah. Lawan siapa? Lawan Israel. Jadi Hamas dengan Fatah. Berlaku pilihan raya pada tahun 2006. West Bank, Fatah menang. Jadi, dapat memerintah. Tapi, di Gaza, Hamas menang. 2006. Bila Hamas menang, Israel mengatakan, ini ancaman besar.
Ya. Jadi apa yang harus dibuat untuk mengawal Hamas ini? Kita harus kepung Gaza. Maka Gaza dikepung mula 2006, dia panggil blockade. Apa maksud blockade? Tak boleh orang Gaza keluar melalui darat atau laut atau udara. Orang luar tak boleh masuk ke Gaza dari laut, darat maupun udara. Jadi blockade namanya. Dalam blockade ini, Gaza ini tuan-tuan, saya lukiskan di sini ya. Ambil yang itu, saya ambil peta Gaza tu sendiri. Okey, di sini Israel. Ini laut Mediterranean. Di sini ialah Mesir. Jadi Gaza ini sempadan dia ialah Mesir dengan Israel. Bila dikepung, hanya 5 pintu saja boleh keluar. Satu di sini Rafah, Tan Sri dengan saya itu pergi, saya dah pergi 7 kali, tapi ada sekali saya bersama Tan Sri. Kemudian di sini ada satu lagi, di sini ada 2, 3 dan satu lagi di atas. Bila dikepung, semua ini 1, 2, 3, 4 semua ditutup. Yang ditinggal satu di atas dia panggil Arez. Yang kedua di bawah dia panggil Rafah. Jadi Arez itu sempadannya dengan Israel. Tapi Rafah sempadan dengan Mesir. Apa yang berlaku tuan-tuan? Bila diisytiar blockade, sebelum diisytiar blockade itu Israel telah bincang dengan Mesir. Mesir terima. Okey, kita blok. Jadi bukan saja Israel yang blok Gaza ni, termasuk Mesir. Sebab Mesir bersetuju, kalau kami nak buka pintu Rafah ini, kami akan minta restu Israel dulu. Sebab itu apabila Hosni Mubarak dijatuhkan dan naik Dr. Muhammad Morsi, 1 tahun Dr. Muhammad Morsi telah buka 1 tahun dan keluar masuk orang-orang Arab dan bantuan kemanusiaan itu bebas. Tapi bila Muhammad Morsi daripada grup Islam dijatuhkan, naik Fatah al-Sisi atau Fatah Sisi yang sekarang ini, dia kuat kuasa kembali untuk menyekat Rafah. Jadi ketika saya pergi dengan, sebelum tu saya pergi 3 kali, kemudian tu kali keempat Tan Sri bersama dengan saya. Masa itu masih lagi susah. Masa itu Dr. Muhammad Morsi belum berkuasa. Tapi kita usahakan dapat masuk. Ya. Dalam hal itulah kita dapati bahawa Gaza ini nyawanya duduk di Rafah. Bila pintu Rafah itu masih lagi susah nak dibuka, apa yang dibuat oleh Palestin? Mereka bina terowong di bawah. Pasal bantuan nak masuk melalui pintu immigration itu, pintu immigration Mesir dengan pintu immigration Gaza. Di tengah itu no man's land. Jadi nak buka yang Gaza, yang Mesir punya, dia akan tunggu Israel. Israel kata buka ke tak? Dia kata buka, okey kita buka. Yang immigration Gaza, dia tunggu. Kalau buka, kami terima. Jadi macam mana nak bawa masuk barang? Kebanyakannya mereka guna terowong. Nah, kalau orang tanya ni, Tan Sri orang tanya, Gaza ni besar berapa? Berapa saiz dia? Mudah jawab je. Saiznya ialah $4 kali $2. Itu senang nak ingat. $4 kali $2. Pasal apa? Panjangnya 45 km. Kalau naik taksi dari sini ke sini, sampai ujung sana, $4 ya. Lebarnya yang paling panjang ialah 17 km. Kalau dari sini, taksi kita naik sini, nak pergi hujung sini, $2 ya. Jadi, $4, $2. Itu besarnya. Tetapi dalam saiz yang kecil itu,
yang tinggal di dalam Gaza ini ialah 2 juta. Sekarang dikatakan 2.2 juta rakyat Palestin. Semua duduk dalam Gaza ini, menjadikan Gaza ini kawasan yang terpadat di dunia. Kawasannya kecil, bilangan penduduknya banyak. Nah, bayangkan tuan-tuan ya, Gaza sekecil itu. Kalau kita dari sini Subang nak ke mana, Tan Sri? 45 km sampai mana? Rawang? Tidak. Mungkin. Itu je panjangnya. Dan dipenuhi penduduk. Nah, saya hendak cepatkan sejarah ini berlaku sampailah ke peringkat apa yang berlaku pada tahun ini. Pada hari ini. 2006 dikepung, 2008 Israel serang. Hancur, matinya 1000 lebih. Budak-budak yang matinya hampir dekat 100, kanak-kanak. 2012 diserang lagi. Ketika itu meningkat. Yang mati hampir lebih 2000. Kanak-kanak 300. 2014 diserang lagi. 60 kanak-kanak mati. Dekat 2000 juga. Yang lainnya mati. Tapi 60 lebih kanak-kanak mati. 2021 diserang lagi oleh Israel. Yang matinya pun juga hampir 2000, dekat 3000. Jadi serangan ini bertalu-talu sehingga akhirnya Hamas mengatakan kita tidak ada pilihan lain. We must strike back. Itu saja. Dia kata kita dalam menunggu OIC, kita menunggu United Nations, kita menunggu UNSC, kita tunggu. Semua jenayah yang dilakukan oleh Israel ke atas Gaza, itu tidak ada langsung tindakan undang-undang antarabangsa. Tidak ada satu pun pegawai Israel yang didakwa. Sedangkan yang mati hampir 6,000 jumlahnya. Akhirnya, saya ringkaskan. 7 Oktober, tahun ini, 7 Oktober iaitu lebih kurang 10 hari yang lepas, kita telah dikejutkan apabila Hamas menyerang Israel daripada Gaza dalam keadaan yang sangat menghairankan. Macam mana dalam peperangan Badar 313 orang melawan 1000 orang dengan kelapan dengan kecil. Itulah yang berlaku pada Hamas, yang kekuatannya itu jauh lebih rendah daripada Israel, tetapi kali ini mampu menembus Israel. Pertama, kita seorang beriman, bila saya dengar dengan orang Hamas, elemen mukjizat Allah itu sangat nyata. Itu harus kita faham. Pasal kekuatan Hamas sangat kecil. Dan senjatanya sangat kecil. Jadi yang pertama yang harus difaham, mereka beritahu kepada saya, inilah kami sendiri yang berjuang ni, baru tahu benar-benar adanya yang dipanggil mukjizat Allah. Hamas hanya menggunakan 1,200 orang untuk dapat keluar dan menembus semua pagar-pagar Israel. Artinya intelligence yang paling canggih di dunia tak mampu nak mengesan Hamas masuk. CCTV dia, kita panggil CCTV dia, yang ada setiap 2 meter, setiap 3 meter satu CCTV. You bayangkan ya, sepanjang itu CCTV dia penuh. Orang kata kalau lipas bergerak bawah tu pun dia boleh kesan. Tapi kali ini Mujahidin Hamas tak dapat dikesan. Intelligence tiba-tiba blind. Jadi saya pun teringat, dia orang cerita kepada saya, ketika Rasulullah SAW membaringkan Sayyidina Ali,
Orang Quraisy sudah menunggu dan mereka sudah ada tombak dan ada pedang nak membunuh Rasulullah. Rasulullah minta Sayyidina Ali tidur tempatnya, kemudian Rasul keluar. Dan dia telah menaburkan, dalam satu riwayat, menaburkan semacam debu dan mereka tertidur. Orang Quraisy ni, anak-anak muda Quraisy nak bunuh Rasulullah tu, tidur. Bila mereka terjaga, dia merempuh masuk, mereka nak tikam, buka selimut, tengok Sayyidina Ali. Mujizat itu berlaku. Sekali lagi. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua ialah strategi yang dibaca oleh Hamas terhadap Israel. Apa yang berlaku? Tuan-tuan, ini juga sangat menarik. Mereka telah mengisytiharkan satu nama. Dia panggil Al-Aqsa Taufan Operation. Taufan. Taufan itu ribut lah. Dalam satu terjemahan, banjir. Tapi dia panggil Al-Aqsa Taufan. Apa maksudnya? Begini. Ini peta saya sebut tadi. Gaza. Baik. Di atas sini, keluar daripada Gaza ini, lebih kurang dalam 75 km ialah Tel Aviv. Kemudian ada Askelon dan ada beberapa bandar. Di sini pun ada bandar-bandar orang Israel. Apa yang dilakukan oleh Hamas? Taktiknya ialah mereka telah menghantar roket semua arah ini sebanyak 5,000 roket dalam 20 minit. Dan kekuatannya sampai ke Tel Aviv. Artinya kalau tembak dari sini sampai ke Tanjung Malib. Enggak. Dan diorang tak tahu macam mana boleh bina kekuatan yang macam itu. Antara PhD holders yang tertinggi di dunia adalah di Gaza. Artinya Allah memberi kepintaran kepada orang-orang Gaza. Engineersnya, saintisnya, teknokratnya. Mereka telah dapat membina senjata itu. Kalau dalam 20 minit dia boleh tembak 25,000 roket, saya bayangkan pasti dia akan menyimpan tidak kurang daripada 50,000 roket. Itu agakkan kita kan. Macam mana kalau you tembak 5,000, yang tinggal hanya 3,000, mati. Jadi dia sudah membuat calculation. Jadi dia hujan, keluar hujan itu, jadi Israel terpaksa tiba-tiba tumpu. Kelangkah Yordan, tentera mujahidin yang di bawah masuk. Jadi ini hujan, kemudian mujahidin masuk ke bawah. Operasi itu hanya berlaku tidak sampai 3 jam. Mereka telah bunuh tentera Israel di kawasan sepadan. Mereka telah dapat menarik orang-orang civilian Yahudi dan juga ada juga warga negara yang lain masuk Gaza. Antara tentera yang masuk ke dalam, mujahidin yang masuk ke dalam kawasan Israel itu, tuan-tuan, pakai slipper ya. Pakai slipper aja, dia naik motor, dia ada rifle, dia pergi masuk. Dia cari, dia nampak dia tengah berparti, dia pegang 2-3 ekor, naik motor aku, kalau letak kat belakang dia lari, dia suruh duduk di depan, kamu drive, aku pegang dari belakang. Bawa masuk. Ringkasnya, kemahuan Allah membantu strategi teratur. Inilah kekuatan baru 1,000 mujahidin. Bila saya tanya, you ada berapa mujahidin? Dia kata, saya tak mau bagi tahu kerana ini satu strategi, tetapi kami baru hanya guna tak sampai 5% kekuatan kami. Mana? Kita bayangkan. Baik. Jadi, bila sudah berlaku itu, hari pertama, hari kedua, dan Netanyahu terus tiba-tiba membuat penyerahan, ini perang. Orang tanya ya, takkanlah Hamas ni tak reti. Kamu buat dalam keadaan begini, dan berapa tahun kamu diserang, sudah pasti implikasinya berat. Tapi apa jawapan Hamas pada saya? Saya kata, implikasinya berat. Kamu dapat sedikit, tapi yang akan dengtam kamu tahu. Dia kata begini,
pada 7 hari bulan Oktober sampai 15 hari bulan Oktober itu adalah hari perayaan orang Yahudi. Dan kami sudah mendapat maklumat Yahudi akan melancarkan serangan dalam tempoh 7 hari bulan sampai 15. Macam mana? Baik, bagi saya dalam 10 minit gitu ya. Baik, serangan telah berlaku dan sekarang mereka menerima tindak balas. Antara 7 Oktober dengan 15 Oktober adalah perayaan Hari Kebesaran Orang Yahudi. Mereka telah mobilize, orang Yahudi sudah mobilize dan sudah plan untuk serang Masjid Al-Aqsa. Jadi Hamas mengatakan, kita tak boleh tunggu. Kita jangan hanya mengambil pendekatan defensif. Kita kena sekarang ofensif, jadi preempt. Maka sebab itu mereka serang. Bila diserang, diistilahkan ada 3 matlamat. Satu, untuk menghentikan yang dipanggil penaklukan Israel ini 75 tahun. Artinya sekarang kita kena hentikan. Yang kedua, untuk menyelamatkan Masjid Al-Aqsa. Yang ketiga, untuk membebaskan tahanan Palestin yang ada di penjara Tel Aviv lebih kurang 7,000 orang. Ini matlamat dia. Baik. Sekarang serangan berlaku. Sehingga saat ini, pada pukul 6 petang tadi, yang mutakhir, orang Palestin yang telah terbunuh 3,300 orang. Kanak-kanak daripada bayi berumur 5 bulan sampai yang berumur 17 tahun, itu sekarang sudah 1,230 orang. Hampir 1/3 kanak-kanak. Dan yang mutakhir yang lebih menyayat hati kita ialah tiba-tiba hospital dia panggil ahli, dia panggil Al-Ahli Baptist. Sana ada lebih kurang dalam 12, tak silap saya, hospital. Kita ada hospital Jordan, ada hospital Kuwait, ada hospital Indonesia, ada hospital Shifa, dan ada hospital yang dibuat oleh yayasan-yayasan yang lain, termasuk yayasan Kristian. Ketika diserang begitu bertubi-tubi dan diarah supaya orang-orang Palestin keluar dari rumah arahannya oleh Israel kerana rumah kamu akan dibom, mereka semua lari di tempat yang selamat. 2 tempat saja, iaitu di sekolah-sekolah dan juga di masjid, di hospital. Masjid sudah tidak selamat sebab dia telah bom hampir 20 masjid, hancur semua. Termasuk 7 gereja. Jadi yang pilihannya tinggal sekolah. Sekolah yang selamat sekali ialah sekolah United Nations. Sekolah PBB. Kerana ada lambang besar United Nations. Jadi takkan dia nak bom United Nations. Ternyata mereka bom. Habis itu lari ke hospital. Hospital sudah sangat padat. Yang cedera datang setiap minit 20 orang, 30 orang. Yang mati dibawa masuk 6 orang, 10 orang, 100 orang. Hospital dah tak boleh nak terima. Tapi mereka masih berhimpun di hospital. Di saat itulah Israel membuat keputusan, kita hancurkan mereka di hospital. Maka berlakulah peristiwa, mereka bom lebih kurang 7-8 jam yang lalu dan mati. Sebenarnya yang mati 700. Tapi dilapor 500. 700 orang kanak-kanak. Ada seorang surgeon plastik. Dia orang British, Palestinian. Dia menceritakan, saya sedang membuat surgery dalam OT, Operation Theatre. Kan ada yang putus kaki semua tu, dia sedang tu, tiba-tiba datang misil, runtuh Operation Theatre tu, runtuh atas dia, runtuh atas patient. Dia keluar dan dia cari di laman, dia tengok bersepah anggota manusia. Daging-daging semua. Habis. Dan di dalam luar ruang hospital yang telah runtuh semua itu, bergelimpangan budak-budak, wanita yang semua mencari pelindungan dan hospital itu. Itu yang berlaku. Baik. Saya tidak mau ceritalah benda-benda yang selama 10 hari ini. Ambulans ditembak. Masjid ditembak. Hospital yang lain juga ada yang dibom.
termasuk jugalah sekolah. Semua infrastruktur, elektrik, air, semua dihancurkan. Dan 3 hari sudah, mereka telah mengisytiharkan akan mulai suatu rancangan untuk masuk melalui darat. Jadi dia telah bom melalui air raid, bertubi-tubi, hancurkan semua. Sekarang mereka akan masuk tank, kereta kebal, akan masuk segala. Dan kalau tak dihalang, dijangka, dia akan mati tidak kurang 100,000. Kerana dia akan tembak rambang. Ini urban warfare namanya. Urban warfare ialah kamu tembak lari. Kamu tembak lari, itu urban warfare. Tapi apa yang dibuat oleh Israel? Dia bukan nampak tembak orang lari dia cari, tidak. Dia akan tembak seluruh tempat yang mereka berlindung. Kalau di situ rumah, dia tembak rumah itu. Hancurkan. Ini cara dia. Baik. Keadaan akan tenang. Tetapi yang saya nak berikan sedikit analisis tambahan yang barangkali bahagian terakhir lah. Apa respon dunia dengan keadaan yang parah begini? Netanyahu mengatakan kita akan hancurkan sehancur-hancurnya Hamas. Dan dia mengatakan Hamas inilah teroris. Respon dunia pertama ialah Amerika. Amerika sudah tentu kita tahu. Lalu Amerika dengan jelas-jelas, we will support Israel 200%, unconditional. Kami akan bantu Israel tanpa syarat. Maka dibawalah bala tentera, dia panggil shipment, kapal perang yang terbesar yang ada kepada Amerika, tambah fighter jet, tambah peluru, tambah roket, dan mereka terus menyatakan, we will support Israel in everything. Tanpa berfikir atas alasan Israel ada right of self-defense, dia kata. Tidak mengambil kira 75 tahun apa yang Israel buat kepada Palestin. Dia ambil yang itu je. You dare to attack Israel? We will teach you a lesson. Jadi dia bawa bala tentera dia dengan alasan itu. Hak untuk tahan diri. Logiknya tak masuk akal, tuan-tuan. Katalah saya perompak masuk rumah Tan Sri. Saya halau Tan Sri, keluar, duduk di luar. Saya ambil semua apa yang ada dalam rumah sana. Kemudian saya arah pula, jangan bagi dia makan. Dia kena duduk di luar. Kalau boleh, bunuh belah anak dia. Kemudian Tan Sri kata, aku sudah tidak boleh bersabar. Sekarang aku lawan balik. Bila Tan Sri nak lawan saya sebagai perompak, penyamut, saya mengatakan, no, I have the right of self-defense. Tak masuk akal. Inilah yang dinyata oleh Amerika, United Kingdom, France, Germany, Itali yang awal. Isytihar kita support Israel. Tiba-tiba masuk Jepun, Singapura, isytihar kita kecam Hamas dan kita akan menyokong Israel. Jadi dengan keadaan yang begitu parah, mereka bersidang. United Nations Security Council bersidang 2 hari sudah. Rusia telah mengusulkan supaya ceasefire, berhenti. Tetapi US, Perancis, ada berapa? 4. Itu veto. Yang sokong usul tu China, Brazil, Russia, ada satu lagi. Yang lain ada 5 abstain. Jadi yang tu United Nations dan berapa itu membantah. Jadi batal, tak boleh buat ceasefire. Dia hantar Anthony Blinken, Joe Biden hantar dia punya State Secretary untuk terus menguatkan support kepada Israel. Pergi jumpa Netanyahu di Tel Aviv, kemudian beritahu kepada Netanyahu kita akan jinakkan Mesir, jinakkan Saudi, kita akan jinakkan Mahmud Abbas, kita akan jinakkan Jordan. Jadi selepas jumpa Netanyahu, Anthony Blinken pergi round jumpa. Dalam masa itulah dia mengatakan kita nak rancang supaya kita buat satu agenda, keluarkan orang Gaza itu sepenuhnya, hantar ke Sinai, kawasan Mesir, buat Palestin yang baru di Sinai.
Tuan-tuan kalau tahu geografinya kan Sinai kan. Sebelah itu Mesir, kalau nak keluar daripada Rafah tu akan jumpa Sinai. Dia minta yang biaya projek ni siapa? Saudi. Jadi sedang berlaku itu. Untuk nak memperkuatkan itu, Joe Biden mengatakan, aku sendiri akan turun. Jadi dia nak jumpa Morsi, dia nak jumpa Fatah Sisi, dia nak jumpa King Abdullah Jordan, dia nak jumpa Mahmud Abbas. 3 orang. Untuk finalize. Ya. Bila berlaku serangan kat hospital ini, 3 orang ni kata, no, we cancel the meeting dengan Presiden Amerika, Joe Biden, hanya jumpa Netanyahu kemarin untuk menyatakan, we will support you all the way. So tuan-tuan, ini politiknya. Tekanan sekarang sedang diberi kepada negara Islam untuk ambil pendirian yang sama, iaitu mengecam Hamas. Antaranya yang diberi tumpuan ialah Malaysia. Saya teks kepada Anwar Ibrahim. Ketegasan yang perlu dibuat. Itu usaha yang saya lakukan. Kemudian kemarin Anwar telah berucap di Parlimen mengatakan kita memang ditekan oleh kuasa barat untuk Malaysia mengisytiharkan kita kecam Hamas, dan Anwar beritahu kita tidak tunduk. Kita akan tetap konsisten dan mengadakan hubungan dengan Hamas. Di sinilah dalam satu saat itu saya rasa Alhamdulillah. Kalau Anwar dia tunduk, kita ada problem. Jadi sekarang ni Anwar sedang pergi ke Jeddah untuk bersama dengan negara Islam, akan berjumpa di Riyadh. Zamri malam tadi pergi ke Jeddah. Jadi perundingan sedang berlaku. Saya mengatakan now is the time. Malaysia take the lead. Sebab negara Arab ni sudah berkecamuk. Kerajaannya tak boleh nak buat apa. Yang bangkit rakyat. Jadi demonstrasi di Amman, demonstrasi di Kahirah, ya, demonstrasi di Damsyik, di Baghdad, di Beirut, itu luar biasa. Ratusan ribu sampai ke jalan raya. Jadi mereka bawah. Tapi kerajaannya, pemimpinnya yang banyak nak menjaga kepentingan mereka kerana nak jaga kepentingan hubungan dengan US, ini yang menyebabkan Palestin tidak memberikan harapan kepada mereka. Negara-negara yang ada yang diharapkan siapa? Turki, Pakistan. Pakistan berkecamuk. Turki nampaknya bermain. Bangladesh besar, tak boleh buat apa. Jokowi tak nampak mengisytiharkan pendirian. Jadi saya beritahu kepada Anwar, tinggal Malaysia. Tinggal Malaysia, tinggal yang ada di Malaysia aja yang boleh bertahan. Dalam Malaysia ni yang boleh bertahan di Subang. Dalam Subang ni yang boleh bertahan Masjid Falah. Ini yang tinggal apa? Jadi pada malam ini kita merumuskan, tuan-tuan, saya pergi ke Ismail Hanif, jumpa Ismail Hanif, Khalid Mash'al, semua. Jawaban saya itu takkan habis. Karena saya tanya, macam mana you boleh bertahan ni? Yang sekarang rakyatnya, kecuali segelintir ada yang nak lari dan tak menyokong Hamas. Tapi yang lain tu, dia orang kata, kami sanggup mati. Kami nak Hamas teruskan perjuangan. Jadi saya kata, macam mana you all ada semangat ni? Yang paling besar ialah di sana, di Mesir, ada di Palestin, di Gaza itu, satu-satu masjid melahirkan tak kurang 200 hufaz. Satu masjid. Ada beberapa masjid, ada 700 masjid. Kalau satu masjid setiap tahun melahirkan 200 hafiz, hufaz. Tuan-tuan bayangkan the spiritual strength itu ada kepada dia orang. Kalau tidak, tak boleh bertahan. Sekarang ni blockade sudah 17 tahun. Jadi itu kekuatannya ada. Yang kedua, kepimpinannya. Ismail Hanif itu pada awal saya masuk 2008, 2009 dulu, dia duduk dalam khemah. Dia Perdana Menteri. Peringkat menteri besar kita lah. Dia duduk dalam khemah. Saya kata, brother, dia panggil saya abang lah pasal saya tu. Dia kata, why you are the Prime Minister? Dia kata, my people is suffering. I should suffer more than them. Jadi kepimpinan, tuan-tuan. Tadilah hubungan akrab dengan Al-Quran. Yang kedua, kepimpinan. Oleh kerana itu, saya akhiri, tuan-tuan. InsyaAllah
kekuatan kita tu ada, mereka akan teruskan perjuangan. Jadi saya terima tak kurang 10 panggilan, tanya, cikgu, bila nak pergi Gaza? Bila nak pergi Gaza? Kami nak ikut, kami nak pergi. Saya kata keadaan tidak menentu. Truk MAPIM, lori MAPIM yang kita dah penuh dengan makanan sudah ready di Kairah. Kita beli barang-barang, standby. Bila boleh masuk Rafah? Dan kalau masuk Rafah dalam keadaan begini, risikonya tinggi. Ya. Jadi kita memang mahu. Ada grup komander tentera retired, dia kata, cikgu, saya sudah, umur saya dah 60, saya tak nampak apa dah, anak saya semua dah kahwin apa semua, saya nak pergi. Let me fight. Saya kata, Datuk, okeylah, saya pun menumpang semangat. Tapi kita ni jangan buat kerja gopoh. Ya. Dia orang takut nanti kita pula beban orang sana, kita yang jadi masalah pada dia. So kita plan elok-elok. Jadi untuk sementara ini, mari kita sumbang. Tuan-tuan, dalam viral tuan-tuan tengok dalam ni, tengok muka budak-budak yang kecil itu, yang dah long life, dah jadi mayat. Ya Allah Rabbi. Ini mulai masuk malam ke-10 ni, sejak ada awal itu, saya hanya mampu tidur 2 jam malam, yang betul-betul terasa lelap. Yang lain itu tak boleh, dia datang gambaran muka kanak-kanak tu, muka bayi itu, sehingga saya mengatakan, ini anak-anak saya. Anak-anak Palestin itu, anak-anak kita. Ibu-ibu itu yang syahid semua, itu ialah ibu kita. Tak mungkin kita mengatakan itu tidak ada sangkut paut dengan kita, kerana akhirnya Allah akan bertanya. Ada orang di Malaysia kata, kita bantu apa, bagi sikit sudah, itu isu Arab, isu Palestin, bukan isu kita. Saya nak mengatakan, akhirnya besok Allah akan tetap tanya. Satunya, itu saudara kamu. Yang keduanya, Masjid Al-Aqsa di situ. Kamu nak jawab kepada Allah apa nanti? Masjid Al-Aqsa itu milik kita. Jadi pada malam ni, rumusannya itu. Jangan jemu dah. Palestin ni satu subjek yang dah terlalu banyak disyarahkan, diforumkan, di apa. Kejap-kejap timbul, kejap-kejap timbul. Jangan jemu. Saya bersama dengan macam-macam pihak, saya perjuangkan nasib orang-orang Islam Uyghur, orang Islam di Kashmir, orang Islam di India, orang Islam di Thailand Selatan, orang Islam di Mindanao. Saya buat semua tu. Tapi Palestin ni lain. Kerana dia di bumi Syams. Bumi Syams ni dia panggil barakna haulahu linurayahu min ayatina. Ini kawasan bumi para anbiya, bumi para mujahidin. Jadi keberkatannya itu lebih. Jadi kalau saya tak berikan perhatian lebih kepada Palestin, saya kira bukan saja kita mengkhianati orang Palestin, tapi kita juga mengkhianati agama kita. Jadi sumbangan tuan-tuan, akhirnya saya nak rumah, orang bertanya, cikgu sampai ke ni? Soalan ini selalu ditanya. Alright. Jawapan saya begini. Saya telefon, masih dapat communicate lagi dengan Gaza, kontak kita. Saya tanya, how is the shops, the grocery shops in Gaza? Dia kata, it's very bad. Almost 50% are down, they've been destroyed. There is some little that is selling some food, canned food, bread. Jadi, saya kata begini, if I were to buy all these goods, you pack the food in accordance to the need of the victims, I'm going to have 1,000 families. I want 1,000 packs with the value of 100 ringgit. Can you do it? Dia kata, yes, brother. We can distribute now. Okay, please do it. You pack and distribute now. The money I will send you later. Bermakna, kita boleh buat begitu. Kalau tidak, kita kena beli di Mesir. Dan kami dah beli dah 3 truk. Tapi tunggu. Bila nak boleh masuk? Bila nak masuk, kami beli air untuk air minum, kami beli untuk perubatan, kami beli makanan, tapi jam. Sepanjang Irish itu, Irish pergi Rafah itu, lebih kurang dekat 20 km tu, semua lori, tunggu. Daripada British ada, daripada
humanitarian tu semua tunggu. Jadi kalau kita tunggu ni, yang di sana tu mati. Jadi saya kontak di sana, you distribute sekarang. Duitnya kami ada. Dan kami tidak akan memungkiri janji. And therefore saya buat tekad kepada kawan-kawan MAPIM, every cent yang tuan-tuan bagi ni, setiap satu sen, kita jangan ambil apa-apa. Management cost apa tu, jangan. 100% mesti sampai di sana. Cara nak sampai tu begitu. Dan semalam kita dapat distribute 200 pack. Jalan dah. Kepada 200 keluarga. Kita nak capai kalau boleh 10,000 keluarga. Jadi, sementara ada kedai yang masih belum dibom, walaupun harganya sedikit mahal, sudah mahal kan keadaan jadi macam itu, kita dapat distribute. Duit tu kita pegang. Saya tak mau pegang duit ni lama. Saya ada 50,000 sekarang. Saya kata, kalau tak bagi sekarang. Tapi dia tanya, nak bagi macam mana? Sana semua bank shut down. You nak transfer macam mana? So the only way ialah make sure barang yang ada di Gaza tu kita distribute dulu. Barang yang di sebelah Kairah yang kita nak beli tu kita kumpulkan dan kita tunggu masa. Dan duit yang telah didistribute barang-barang di Gaza tu kita akan bayar melalui Kairah. Dan orang yang berniaga tu boleh withdraw duit tu daripada Kairah. Adalah cara mereka. Jadi rumusannya tuan-tuan, kalau saya, apa yang saya buat dengan kawan-kawan, kami pastikan setiap satu sen tuan-tuan punya ni, tanpa kita ambil apa-apa pun servis, kata transport kah penuh, itu kami cari duit lain. Duit daripada penderma yang nak support kerja kita. Tapi duit tuan-tuan, every cent will go to Gaza. Dan juga West Bank, jangan lupa. West Bank juga parah. Kerana mereka juga ditembak tiap-tiap hari. Jadi saya, Haji Badar mana? Kita ada bawa bendera dia. 2 jenis bendera. Saya cadang dalam masa yang terdekat ini, tuan-tuan, kibarlah bendera ini di rumah masing-masing, sangkut dekat pagar ke, bagi simbol. Setiap orang, setiap rumah. Kalau boleh, setiap kereta ada. Kita ada 2 jenis ni. Ni yang jenis kecil. Ini infaknya RM5, ini infaknya RM10. Semuanya akan pergi ke Gaza. Setiap satu sen. Jadi tuan-tuan ada benda lah, ada barang untuk kita nak simbol. Jadi yang beri itu beri dan kami akan sampaikan. Jadi dalam tempoh minggu ini kita akan hantar RM200,000, beli barang-barang, dan kita distribute, yang lain kita tunggu kalau boleh masuk. Tim kita sudah standby. Minggu depan saya bagi tahu pada Sani, saya punya timbalan, preparation mode. Anwar Ibrahim pun bagi tahu, kata MAPIM ada peranan dan kita akan berangkat. Kita akan menggunakan tentera sebagainya, kita akan di sana. Siapa nak ikut ramai. Tapi sabar tuan-tuan, sabar. Kami nak arrange kalau boleh ramai orang boleh pergi dan you buat kerja. Jangan pergi buat selfie je. Ada sini shot selfie sana, selfie sana. You nak pergi, kalau nak buat kerja ikut. Kalau tak buat, duduk sini. Ya. So jadi ini yang saya nak sampaikan. Dan ini ada buku yang relevan. Juga setiap satu sini pergi ke Gaza. Ini bumi yang diberkati. Ini menolak hujah Yahudi yang mendakwa bumi Palestin itulah hak mereka. Jadi ini tulisan ilmiah oleh salah seorang daripada penggerak kita, Dr. Fauzi. Jadi saya, bagi mereka yang kongkongnya mau tahu lebih dalam, baca yang ini. Kami telah melancarkan hashtag Israel Cuak. Dulu Israel Koyak. Ini cuak. Pasal cuak, Israel dah mulai cuak. Amerika tu dia bantu Israel tu, sebenarnya Amerika ni rapuh. Dia, Tan Sri pun tahulah ekonomi ni kan. Dia chop je dolar tu. Bukan ada nilai pun. Bukan ada basis emas apa. Dia chop je tu pasal dunia pakai. Kalau mula kita tarik break, jangan pakai dolar, kita mulai shift. Seperti yang dibuat oleh Brazil, Russia, India, China, South Africa, dia panggil BRICS tu. Saya kira anytime Amerika boleh jatuh. Amerika jatuh, dia akan heret Israel. Jadi itu taktik kita. Jadi cuak ni bermakna mereka sebenarnya dalam keadaan cuak. Berani tak berani. Jadi kita lancar kempen ini. Apa yang kita nak buat ialah serah. Ini pegang sikit.
Kami akan tangkap gambar untuk rekod. Kita hantar gambar ni ke Gaza untuk menunjukkan kepada mereka, mereka tidak bersendirian. Kita fully packing mereka. Dan insyaAllah. Dia buat video. Tolong satu pegang ke depan. Ya tak cukup ni, ada berapa je edaran. Setakat itu saja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.